Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu sekali lagi bersama saya Nazri Kahar dari World Trade Center Kuala Lumpur. Kita sedia maklum untuk jumlah jangkitan terbaru COVID-19 hari ini kita mencatatkan sebanyak 6,493 jangkitan terbaru yang dilaporkan dalam masa 24 jam yang lalu, menjadikan kes keseluruhan adalah 498,795. Jumlah kes yang terbanyak dicatatkan masih negeri Selangor, sekitar 2,163 jangkitan, manakala wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 641, manakala Sarawak 612. Itu sedikit perkongsian yang anda sedia maklum. Tetapi negeri-negeri lain juga agak merisaukan juga, seperti negeri Kelantan masih tinggi sekitar 400 lebih. Di Negeri Sembilan agak ataupun merisaukan 370 jangkitan terbaru. Di Pulau Pinang juga 302, manakala di negeri Kedah 434, dan di Johor juga masih tinggi iaitu 406. Jadi itu yang terkini. Jadi malam ini kita ingin berbicara dengan Prof. Dr. Madya Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam dari Fakulti Perubatan dan juga Kesihatan Awam Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Prof. Apa khabar Prof? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik, alhamdulillah. Prof, ramai juga di kalangan kita melihat angka ini satu angka yang membimbangkan dan juga merisaukan. Tetapi sebagai pakar kesihatan awam, saban hari pastinya Prof tidak hanya ingin melihat angka, sama ada angka jangkitan baru, angka aktif dan juga angka kematian, tetapi pastinya perincian yang lain seperti jumlah yang berada di ICU, jumlah mereka yang berada dalam kategori 3 dan 4, dan juga wilayah hotspot yang terkini. Jadi adakah itu yang juga perlu kita lihat, Prof? Pada masa ni kalau kita lihat ya angka-angka kes aktif, kes baru ya di dalam ICU dan yang menerima rawatan pernafasan, yang meninggal dunia dalam pola meningkat semuanya, dan dalam masa yang sama kita dapati bahawa manifestasi klinikal ya pada kali ini agak berbeza sedikit ya, yang mana mereka yang kategori 1, 2 kadang-kadang dia berubah mendadak ke peringkat 3 dan 4. Jadi berdasarkan perkembangan tersebut, kita berasa agak gusar sedikit bila berlaku peningkatan kes yang agak mendadak ni, dan di samping itu sistem perkhidmatan kesihatan kita telah melampaui paras ambang. Jadi kita perlu melihat kepada angka-angka berkenaan dengan sangat berhati-hati bagi mengelakkan apa yang sangat kita takuti dan bimbangi, iaitu kelumpuhan sistem perkhidmatan kesihatan kita. Dengan peningkatan ketara hampir sebulan melangkaui 4 digit ini, adakah Prof juga merasakan bahawa kita perlu melihat angka yang berada di ward-ward ICU ataupun observation yang lebih teliti dan juga fokus ini? Bagaimana Prof merasakan perlu ada satu plan ataupun plan kecemasan yang segera perlu dilaksanakan? Kerana kita tahu di seluruh negara dikatakan oleh Ketua Pengarah Kesihatan sudah mencangkau ataupun mencecah hampir 83% ke 90%. Jadi apa alternatif yang perlu kita sediakan sekarang untuk memastikan kita mampu merawat walaupun mereka sudah masuk kategori 3 dan juga 4, tetapi masih ada ruang sedikit untuk menyelamatkan mangsa-mangsa COVID ini, Prof? Jumlah mereka yang menerima rawatan pernafasan dan berada dalam ICU berkorelasi dengan jumlah kematian. Makin tinggi mereka yang berada dalam ICU, makin banyaklah jumlah kematian yang dicatatkan. Sehubungan dengan itu, kita cuba seboleh sedaya upaya untuk mengelakkan mereka yang jatuh dalam kategori serius ataupun kritikal sehingga memerlukan rawatan di dalam ICU ni. Antara langkah-langkah yang boleh dilaksanakan di samping apa yang sedang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan, iaitu melakukan penambahan katil-katil ICU ataupun ward-ward, dan juga dengan kerjasama Kementerian Pertahanan dan juga agensi-agensi kerajaan yang terlibat. Saya berpandangan bahawa klinik-klinik swasta ya di kalangan pengamal perubatan juga boleh turut mengambil bahagian ya, yang mana kita melihat ya disebabkan oleh manifestasi klinikal pada kali ini agak berbeza. Kita perlu bersedia juga dengan bekalan oksigen ya, di kala tertentu mungkin diperlukan lebih lagi. Itu yang pertama. Dan mungkin juga pengamal perubatan swasta boleh menawarkan rawatan-rawatan di peringkat awal, membantu mereka dari peringkat 1 dan 2 terutamanya yang
perlu melalui kuarantin di rumah ya, disebabkan oleh kesesakan di pusat-pusat kuarantin. Jadi mereka ini boleh kita pohon ya kerjasama mereka. Di samping pandangan saya juga, kaki tangan kerajaan yang bekerja dari rumah juga boleh diperkasakan untuk membantu dalam pemantauan mereka-mereka dalam kategori 1 dan 2. Kita punya tujuan yang paling utama sekarang ni untuk mengelakkan sebarang perubahan mendadak daripada kategori 1, 2 ke kategori ketiga, 4. Ya, sebab bila sudah melalui ketiga, 4, kadang-kadang sebahagian mereka tu tidak untuk dielakkan pergi ke ICU kritikal. Tapi kita punya katil dalam ICU sekarang agak berkurangan. Sehubungan dengan itu, memang tindakan sedemikian pada pandangan saya boleh dilaksanakan. Boleh jelaskan lagi tentang perkhidmatan GP ataupun hospital swasta perlu bekerjasama dalam merawat pesakit-pesakit COVID peringkat 1 dan 2. Bagaimana ia boleh dilaksana dari aspek kesihatan awam? Bagaimana mereka perlu didayakan ataupun empowered ketika ini tanpa, walaupun ini satu waktu kecemasan, tapi kadang-kadang mereka tidak dapat arahan. Mereka tak tahu mereka bagaimana nak mula kerana memerlukan sistem, memerlukan satu tenaga kerja yang mungkin agak lebih ramai. Jadi macam mana pelibatan swasta dan juga klinik-klinik swasta yang ada di komuniti ini perlu didayakan sekarang ini? Untuk pengetahuan semualah ya, dalam tempoh 1 bulan ni saya banyak dihubungi oleh pengamal-pengamal perubatan di swasta ya, dan juga mereka yang memberikan pandangan-pandangan bagaimana mereka boleh membantu dalam pengurusan wabak, terutama dalam merawat mereka-mereka di peringkat awal. Jadi pendekatan itu boleh dilaksanakan melalui persatuan-persatuan dan juga organisasi doktor-doktor pengamal swasta ni bersama dengan Kementerian Kesihatan. Dan saya difahamkan ada di kalangan mereka yang telah berbincang dengan Kementerian Kesihatan bagaimana mereka dapat menawarkan perkhidmatan tersebut. Ya, yang mana kita tidak perlu menunggu satu polisi yang agak mengambil masa. Ya. Maknanya mereka boleh sahaja terus melaksanakan, tinggal lagi perlu penambahbaikan dari segi sistem dan bagaimana mereka dapat menguruskan itu bersama-sama dengan kaki tangan Kementerian Kesihatan. Pada pandangan saya pada ketika ini, kesemua mereka begitu bersedia untuk menyumbangkan tenaga dan usaha mereka dalam membantu negara dalam sama-sama menangani wabak yang sedang melanda negara. Begitu juga dengan katil ICU. Semalam apabila Tan Sri Hisham mengeluarkan memo atau surat kepada hospital swasta supaya menerima pesakit ICU COVID-19, kita pun bingung. Adakah sampai ke tahap itu terpaksa menulis surat kepada hospital swasta? Kerana kita sudah mendengar berbulan lalu apabila darurat diumumkan, kerajaan boleh mengambil alih ataupun menggunakan fasilitis perkhidmatan tenaga kerja swasta dalam menangani COVID. Jadi di mana yang tidak kena sampai kita terpaksa sekali lagi melihat surat itu dipohon oleh Tan Sri Hisham kepada hospital swasta untuk bersedia menerima pesakit-pesakit COVID yang serius untuk kategori ICU ini, Prof? Dari segi penggubalan dasar dan polisi Kementerian Kesihatan dan juga pengamal-pengamal perubatan ni, saya tak dapat nak bagi komen secara terperinci. Namun dalam strategi yang dilaksanakan oleh kerajaan dari masa ke semasa, pada pandangan dan pengalaman saya, biasanya dia akan melalui beberapa langkah dan juga disebabkan oleh beberapa isu, kadang-kadang melalui masa yang tertentu ia berubah. Jadi mungkin disebabkan oleh keadaan tersebut kita dapati apa yang berlaku pada hari ini. Tapi saya difahamkan di peringkat swasta sebenarnya tidak ada isu. Ya. Tinggal lagi kadang-kadang dia ada melibatkan sedikit sebanyak hal yang berkaitan dengan seperti perundangan, ya, kes-kes yang bila dipindahkan daripada kerajaan ke swasta, dan saya difahamkan kebanyakan yang nak dipindahkan ke swasta itu adalah kes-kes bukan COVID, ya, maksudnya mereka-mereka yang memerlukan kesinambungan perlu dirawat dalam ICU tapi disebabkan oleh katil tidak mampu menampung, jadi mereka ini perlu dialihkan kepada peringkat swasta. Dan sekiranya melibatkan juga pesakit COVID, itu di luar pengetahuan saya, sebab sebelum ni saya ingat 2 atau 3 minggu lepas, ya, pihak hospital swasta telah mengumumkan bahawa ward ICU mereka juga telah penuh dengan pesakit-pesakit COVID. Jadi mungkin berlaku perkembangan semasa yang tidak kita ketahui. Itu dari aspek itu. Bagaimana juga kita dapat mengoptimumkan pusat-pusat PKRC yang sedia ada sekarang? Kita tahu sudah pun melimpah. Kalau yang paling besar di negara kita di Maim Serdang, setiap negeri pun ada. Di Kelantan, di Melaka, di Johor, di Sabah dan Sarawak dan sebagainya. Bagaimana kita dapat menggunakan seoptimum mungkin pusat-pusat kuarantin yang bergejala rendah ini
supaya dapat kita gunakan sebaik mungkin yang sedia ada dan kita dapat mengasingkan mereka yang sudah positif COVID hanya tinggal di rumah buat sementara ini. Bagaimana Prof perlu lihat kali ini, Prof? Dalam konteks ini, yang paling penting ialah untuk mengelakkan diri masing-masing dijangkiti. Saya melihat bahawa keperluan untuk menjaga SOP dengan serius, ya, maksudnya diberikan penekanan bagi setiap individu bagi mengelakkan diri dijangkiti, itu adalah merupakan langkah yang paling penting. Bila bila sudah dijangkiti, memang tidak angka itu akan bertambah. Jadi kita kena turunkan angka mereka yang dijangkiti sehingga menyebabkan PKRC kita, pusat kuarantin itu melempah dan menyebabkan keadaan-keadaan yang tidak kita ingini. Jadi di peringkat masyarakat, kita perlu mengambil situasi ini sebagai satu keadaan yang sangat perlu diberikan tumpuan. Kalau perlu keluar, memang perlu jaga kebersihan tangan, pakai mask betul-betul. Dan pada masa ini memang saya sarankan untuk pakai double mask kalau boleh. Ya. Kalau mereka yang mampu untuk menyediakan face shield, pakailah face shield. Dan pastikan tidak terlibat dengan perkara-perkara yang tidak diperlukan. Keluar untuk perkara-perkara yang penting saja. Dan kalau kita dapat memberikan kerjasama dalam aktiviti pencegahan ini, saya yakin kes-kes dapat diturunkan. Bagaimanapun kita dapati ada di kalangan kita yang tidak memberikan tumpuan, lagi mereka tu perlu dikuarantin. Saya bagi contoh, mereka yang ada sejarah pendedahan dan perlu disuap, diambil spesimen klinikal, patutnya kuarantin diri mereka. Tapi masih lagi bila kita kata kuarantin, lagi dia punya keinginan untuk keluar dan kadang-kadang tidak menjaga SOP. Jadi keadaan ini yang kita perlu tangani untuk membolehkan PKRC kita tu digunakan seoptimal yang mungkin. Kalau kita masih mengekalkan dengan cara ataupun pola tingkah laku yang tidak diingini, memang kita tidak dapat melihat komplikasi seperti mana yang kita lihat pada masa. Kita perlu lihat ini secara serius. Kita tidak mahu lebih banyak PKRC kita wujudkan atau tambah katil, maka lebih ramai pula akan menghuni kawasan ataupun tempat-tempat PKRC yang kita sediakan tak sudah ataupun tak selesai masalah kita. Jadi Prof, tentang kebimbangan dan juga keprihatinan rakyat yang hari ini adalah tentang varian yang baru ini, BOC ataupun varian dari Brazil, varian dari India dan juga United Kingdom termasuk Afrika Selatan. Jadi dikatakan varian ini, adakah varian ini sudah bermutasi di dalam badan pesakit COVID di negara kita ataupun bagaimana Prof? Yang kita boleh faham tentang varian yang begitu mudah dijangkiti dan very deadly kesannya. Apa yang kita lihat sekarang Prof? Okey, dari konteks varian ni, kalau kita lihat virus itu sendiri, sifat semula jadinya itu memang bermutasi dari masa ke semasa. Tinggal lagi disebabkan oleh teknologi kita dapat mengesannya perubahan-perubahan itu dengan teknik molekular sedia ada, tu yang kita dapat banyak siri-siri varian yang didokumentasikan. Ya. Kajian di sebuah negara, kalau saya tak silap di India baru-baru ni, telah membuktikan ni di peringkat uji kaji haiwan, ya, yang mana varian di India tu dia berasosiasi dengan manifestasi klinikal di peringkat haiwan lah, yang agak lebih serius berbanding dengan strain yang biasa. Ya. Jadi ini mungkin memberikan indikasi bahawa varian-varian juga yang bukan sahaja yang varian daripada strain India ni, daripada negara lain juga mungkin menimbulkan kesan yang agak serius di kalangan pesakit. Bagaimana ia perlu disahkan melalui kajian yang terperinci. Namun kalau kita lihat, ya, sebenarnya kalau kita jaga SOP, ya, kalau kita pakai mask sebaik-baiknya, maksudnya dengan sempurna, bukannya membuka bahagian hidung, ya, kadang-kadang kita buka dan kadang-kadang kita rasa tak kisah. Ya. Kalau kita memang utamakan SOP, datanglah varian yang macam mana pun, kita kekal terlindung. Tapi masalahnya ialah sebab ketidakpatuhan SOP itu menyebabkan penyebaran dan tidak seperti mana yang saya nyatakan tadi, dengan perubahan mutasi virus tersebut akan membolehkan, ya, virus berkenaan bertukar, ya, dalam tempoh yang tertentu. Untuk itulah, ya, kalau ditanya pada saya, mana yang penting untuk kita lihat, varian ataupun SOP, memang kena jaga SOP. Sebab kalau SOP itu kita jaga, memang insyaAllah kita akan terlindung daripada mendapat jangkitan. Cumanya saya agak tidak pasti, ya, bagaimana strain-strain berkenaan boleh begitu berleluasa dalam negara kita dalam tempoh yang begini. Ya. Sebab saya difahamkan pintu antarabangsa, ya, masuk keluar masuk dipantau dan sebagainya. Mungkin boleh dilihatlah dari segi terperincinya bagaimana transmisi-transmisi ini berlaku untuk membolehkan tindakan yang lebih hadapan.
Itu tentang kita, ialah sementara kita mengenal pasti punca varian ini datang dari mana, adakah mutasinya memang sudah ada di dalam negara kita. Apa kawalan kendiri yang sepatutnya kita, ialah selain daripada Prof katakan tadi, Prof daripada hari pertama kita cerita tentang COVID ini, itulah penegasan Prof, tidak pernah berubah. Kita perlu ada kawalan kendiri yang ketat, tetapi pastinya kita pun kadang-kadang kita pun tidak tahu. Kebanyakan kes yang dikatakan mereka pun tidak tahu kat mana mereka terima virus ini, dengan siapa. Kerana sudah pun ada di keliling kita, sudah pun berada di komuniti kita. Jadi kawalan kendiri dalam hal kita tidak tahu di mana virus itu ada, siapa yang carrier, silent carrier-nya itu. Jadi bagaimana Prof? Ini juga memeningkan kepala rakyat juga. Mereka sudah pakai mask, ada yang pakai face shield, cuci tangan, duduk kat rumah, pergerakannya amat terhad, tempat kerja, rumah, kereta, itu saja, tapi masih dijangkiti. Jadi itu yang memeningkan kepala kami semua, termasuk frontliners media ni. Saya melihat aspeknya mungkin ada beberapa keadaan, mungkin ada berlaku ketidakpatuhan dalam sedikit sebanyak, mungkin dah pakai mask, mungkin dah jaga jarak dan sebagainya. Tapi ini pengalaman saya lah bila berdasarkan kes-kes yang dirujuk, apa yang berlaku biasanya di tempat kerja ni, kebanyakan rakan-rakan pekerja ni mengambil peluang untuk makan bersama ataupun bersembang bersama. Dan kadang-kadang bila kita rasa kawan tu kawan baik kita rasa tak mungkin kawan ni ada dijangkiti COVID. Jadi okeylah kita buka mask. Dan kadang-kadang rasa tak puas bila pakai mask tu bila nak bercakap. Jadi keadaan-keadaan ini sebenarnya yang banyak menyumbang kepada kemungkinan berlakunya tularan. Dan kita perlu melayan orang lain. Walaupun mereka rapat dengan kita, kalau mereka tu tak tinggal serumah, seperti mana orang lain juga. Kita lihat kepatuhan tu agak baik bila berdepan dengan orang asing, dengan orang yang kita tak kenal. Tapi dengan kawan-kawan baik, kawan-kawan sekerja, mereka yang sama-sama tinggal, yang biasa melakukan tugasan kita untuk pergi ke sana ke sini, kita rasa okey, walaupun mereka itu bukan tinggal serumah. Jadi ini yang direkodkan berdasarkan pemerhatian dan pengalaman saya. Inilah juga yang direkodkan di kluster-kluster pendidikan sebahagiannya. Kaitan dengan itu Prof, bagi mereka yang ada rasa tak sedap hati ataupun ada close contact ataupun kontak yang rapat, pastinya mereka akan ada semangat ataupun peringatan sendiri untuk tampil membuat ujian klinikal atau swab test, PCR test dan sebagainya. Tetapi mungkin pada ketika ini kos masih tinggi seperti mana Prof katakan sebelum ini, bahawa ini juga perlu dilihat. Tetapi di Selangor ada mass testing yang digerakkan di kesemua Dewan Undangan Negeri. Jadi macam mana kita juga perlu menggalakkan rakyat tampil kalau mereka rasa terdedah, expose, kontak casual ataupun kontak rapat, perlu juga tampil membuat saringan. Dan kerajaan juga perlu mewawarkan perlu ada saringan masa ini. Walaupun kita tidak dengar lagi ada total lockdown dan sebagainya, kenapa saringan masa ini, saringan yang affordable, berpatutan ini perlu diberikan, perlu diserviskan kepada rakyat? Okey, buat masa ni di Selangor saya nampak ada perkembangan yang sangat positif. Maksudnya dengan adanya saringan percuma ni, ramai yang tampil ke hadapan untuk melakukan saringan. Tinggal lagi mereka-mereka yang melalui saringan ni perlu faham bila dah disaring, selagi mana belum diberikan keputusan, perlu kuarantinkan diri masing-masing. Jangan pula pergi singgah ke pusat membeli belah, jumpa kawan-kawan dan sebagainya. Itu tak boleh. Memang kena kuarantin sehinggalah dapat keputusan. Saya tak pasti dekat negeri-negeri lain bagaimana pelaksanaannya. Pada pandangan saya, model yang telah ditunjukkan oleh Kerajaan Negeri Selangor untuk melakukan saringan masa ni adalah sangat baik. Maksudnya sebahagian daripada kos yang perlu ditanggung oleh rakyat dalam konteks saringan ni telah pun dibiayai oleh Kerajaan Negeri. Dan keadaan ini pada pandangan saya juga perlu disokong dengan proses vaksinasi yang cepat. Maksudnya mereka-mereka yang telah disaring, kita tahu dia negatif dan kita harap kita dapat vaksinkan mereka ni. Dan kumpulan ni, kebanyakannya mereka yang terdedah ni adalah kumpulan yang mobile, yang sangat aktif di lapangan. Dan mereka ni kadang-kadang menjadi punca kepada berlakunya kluster dalam keluarga ataupun di tempat kerja dan sebagainya. Jadi wajar pada pandangan saya, jika kita kombinasikan saringan secara massa dan juga pemberian vaksin yang mana juga disarankan oleh pakar-pakar, pada masa ini kita perlu mengutamakan untuk vaksin seramai yang mungkin, terutama untuk mendapat dos yang pertama, sebab melalui kajian juga dos yang kedua tu boleh dilewatkan untuk beberapa minggu ataupun bulan yang tertentu. Jadi untuk dalam keadaan kita yang agak getir ni, pada pandangan saya kita boleh
mencuba pada polisi ini bagi membolehkan seramai mungkin untuk mendapatkan vaksin selepas disaring. Cadangan kerajaan atau ramai pihak dengan kebimbangan peningkatan kes yang amat besar pada seminggu dua ini, hampir sebulan ini, iaitu pelaksanaan total lockdown ataupun PKP total secara menyeluruh seperti mana kita lalui pada tahun lalu, iaitu pada PKP 1.0. Tetapi ramai juga beranggapan tidak ada guna PKP 1.0, kita tidak iringkan ataupun selarikan dengan mass screening ataupun pengujian secara massa, kontak sosial, kontak tracing yang agresif dengan cara yang begitu cepat dan moden menggunakan penggunaan digital. Jadi dan juga vaksin perlu dipercepatkan. Jadi pandangan Prof tentang itu. Dalam konteks kita hari ini, situasi kita agak berbeza ya berbanding dengan semasa kuarantin ataupun PKP 1.0 pada tahun lepas. Ya. Pada waktu itu kita tidak mengalami masalah sistem perkhidmatan kesihatan kita yang tertekan seperti mana kita alami pada masa ini. Jadi sebenarnya permintaan pakar-pakar kesihatan awam untuk dilakukan PKP secara menyeluruh ni adalah untuk menyelamatkan sistem perkhidmatan kesihatan kita. Bila kita sebut sistem perkhidmatan kesihatan kita, bukan sahaja mereka yang dijangkiti COVID-19 yang terjejas, tapi juga kita semua yang masih sihat ni. Dan juga mereka-mereka yang memerlukan rawatan susulan ataupun pembedahan ataupun kecemasan. Semuanya akan terjejas sekiranya sistem perkhidmatan kita lumpuh. Jadi dengan adanya PKP menyeluruh ini, kita harap tularan dapat diperlahankan dan dalam masa yang sama kita mengelakkan peningkatan kes secara mendadak dan kematian yang lebih tinggi. Itu keutamaan kita. Dan dalam masa yang sama kita dapati barisan hadapan kita agak keletihan ya, sebab sepanjang tahun lepas hingga ke tahun ini memang tidak berhenti-henti mereka menangani keadaan ini. Dan pada pandangan saya perlu dilaksanakan ini untuk membolehkan sistem perkhidmatan kita dapat menarik nafas lega dan kemudian dapat menyusun semula strategi mereka. Dan di samping itu seperti mana yang saya nyatakan tadi, selain daripada PKP secara menyeluruh tu, pemberian vaksin perlu dipercepatkan. Kalau boleh seramai mungkin mereka di kalangan kita penduduk negara dapat diberikan vaksin yang pertama dalam tempoh 1 atau 2 bulan yang akan datang. Wajarkah kita juga melihat the whole government, the whole society itu semula? Kerana seolah-olah hari ini kita lihat kerajaan dengan KKM dan Majlis Keselamatan Negara ataupun beberapa agensi terlibat saja bekerja keras. Seolah-olah begitu, tetapi kita tidak melihat keupayaan pemberdayaan kuasa ke peringkat yang paling akar umbi seperti di peringkat daerah, peringkat lokaliti, macam mana kita memerangi Aedes dan denggi. Kerana kita lihat COVID ini macam ada eksklusiviti kepada kelompok kesihatan, Kementerian Kesihatan tertentu sahaja. Jadi wajarkah kita kembali kepada semangat ini? Kerana sudah menjadi satu wabak pandemik dan sudah berada di komuniti dan kita perlu meringankan semua sektor. Tidak perlu dibebankan lagi dengan situasi yang agak kata pun serius pada ketika ini. Wajarkah kita pelibatan NGO, pelibatan badan-badan bukan kerajaan, peringkat lokaliti dan juga orang ramai didayakan segera dalam hal ini? Pada pandangan saya setuju. Ya. Maksudnya dalam pengurusan suatu wabak itu memang perlu melibatkan semua pemegang taruh. Ya. Bukan sahaja di kalangan mereka yang berada dalam jentera kerajaan, tapi juga mereka-mereka, para sukarelawan, persatuan, NGO, mereka-mereka yang di universiti, ya, media dan juga di pihak kerajaan. Ya, saya mencadangkan juga untuk melibatkan juga anggota pembangkang, ya, memberikan sumbangan, ya, dalam menambah baik, ya, perjalanan pengurusan wabak. Sebab pada pandangan saya, wabak ni bukan hanya terkesan kepada mereka-mereka yang tertentu saja, tapi keseluruhan kita. Kalau misalnya kata kita boleh bersatu padu, ya, dalam isu baru-baru ini, isu Palestin, ya, yang bergelut dengan konflik dengan Israel, kenapa kita tidak boleh sama-sama, ya, untuk berganding bahu sebagai satu masyarakat dan negara untuk menangani isu pandemik ini. Dan saya yakin semua kita, walaupun kita berada di luar kerajaan, di dalam kerajaan, semua tertunggu-tunggu, ya, peluang untuk menyumbangkan apa yang boleh kita sama-sama berikan
Okey, terima kasih. Itu saja masa yang kita ada, Prof. Prof. Madya Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam, Fakulti Perubatan dan juga Kesihatan Awam Universiti Putra Malaysia. Dan kita terus memantau apakah pengumuman terbaru pihak kerajaan, adakah ada perkara-perkara penambahbaikan kepada pelaksanaan PKP 3.0 ataupun sebaliknya. Tunggu sajalah. Jadi kami di Sarawak ini akan memberikan maklumat terkini tentang itu. Sekian saja, saya Nazri Kahar dari World Trade Center. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi.